Anak kita berapa lama tak pergi masjid? Yang kecil 9 tahun, 10 tahun. Sembahyang Jumaat dah berapa lama tak sembahyang Jumaat? Tuan-tuan makan tahun tu, dah 2 tahun tu. Pawagam boleh masuk tak? Boleh? Pawagam boleh masuk. Pasar malam boleh masuk? Boleh. Kedai makan? Boleh. Sallallahu Muhammad. Jadi benda begini memang impak dia ada. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه التابعين وتابعتهم بإحسان إلى يوم الدين وعن والدينا وعن مشايخنا وصلنا وارحنا شر لهم الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nukabbiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Amma ba'du. Saya hormati muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengurusi Susur Ahli Jurutan Kuasa, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia, izin, inayah, taufik, hidayahnya, maka pada malam ini kita dapat meneruskan lagi pengajian kita daripada kitab Ihya Ulumuddin, Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ringkasan Ihya Ulumuddin daripada kitab Bimbingan Mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masih lagi berada pada berkaitan dengan zakat. Bulan lepas saya tak datang, suara tak ada terus. Bulan 10 datang, suara dah ujung-ujung. Bulan lepas langsung tak ada. Jadi malam ini kita sambunglah, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Allah Sallallahu Muhammad. Rahsia zakat sebagai salah satu daripada ruknun min arkanil Islam. Jadi yang kedua, dulu rahsia pertama kita dah baca. Yang kedua, pengertian yang dapat diambil dari rahsia zakat juga ialah untuk membersihkan diri. Jadi zakat ni dia membersihkan diri. Allah Sallallahu Muhammad dan jiwa. Zakiyun, orang nama zaki, bersih. Bersihkan diri dan juga jiwa.
Dan dari sifat bakhil. Masalah Sayyidina Muhammad. Maknanya kalau kita boleh keluarkan 2.5% daripada apa yang kita milik bila cukup haul dan nisab, dan Allah minta tak banyak, 2.5 je. Lembaga hasil minta lagi banyak. Tuan-tuan kalau main dengan lembaga hasil, tuan-tuan tahulah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jangan sampai nama tuan-tuan sudah berada di genggaman dia. Dia tak lepas. Dia tak akan lepas dan tak akan alpa, tak akan leka. Tapi zakat ni tak ada siapa yang kacau. Itu merupakan iman. Tak ada tuan-tuan tak bayar zakat, tak ada orang cari. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tak bayar zakat, tak ada orang yang akan ambil tindakan ke apa ke, tak ada. Dan tuan-tuan bayar zakat disebabkan iman. Dan dia pun duduk dalam Rasulullah Sallallahu Muhammad, satu rukun daripada rukun Islam. Rukun sebagai seorang Islam memang kena, salah satunya kena bayar zakat. Sebab tu kalaulah seluruh umat Islam betul-betul membayar zakat dan zakat diurus dengan sebaik-baiknya, maka sifirnya tidak akan ada orang yang susah. Sifirnya begitu. Tidak akan ada orang yang melarat sampai tak dapat makan berhari-hari, sampai tak dapat nak sekolah. Takkan ada begitu. Sifirnya begitu. Tapi apabila umat Islam gagal, nombor satu sekali, tidak semua orang bayar zakat. Ataupun zakat itu tak dapat diurus dengan sempurna, dengan baik. Maksudnya Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan, sebenarnya saya ini bukanlah kerja di pusat zakat, tapi kalau betul-betul nak pengurusan yang terbaik dalam bidang umat Islam semua sekali, dan bayar zakat kepada institusi, dan institusi dengan amanahnya menjalankan dengan sebaik-baiknya tanpa ada sebarang penyalahgunaan wang zakat itu. Baik mana-mana negeri lah kita nyatakan. Dan saya yakin dan percaya di negeri Selangor ni alhamdulillah rasanya sangat baik dan cemerlang. Tetapi ada setengah tempat yang kadang-kadang wang zakat itu ia disalurkan untuk asnaf, masih lagi dalam kategori asnaf, tetapi Allah Sayyidina Muhammad, dia ada double mileage. Satu dapat pada zakat dan satu juga dapat kepada orang politik tertentu. Kadang-kadang negeri itu punya, tapi pandai kan, daripada duit zakat itu masuk ke dalam satu pertubuhan yang lain, lalu pertubuhan yang lain itu mengharuskan untuk pergi ke negeri-negeri mana yang menteri dia bertanding. Ini berlakulah. Tapi sebab itu kadang-kadang bila berlaku begini, hilang kepercayaan pada masyarakat. Itu saja yang perlu kita perbetulkan. Tapi kalaulah diperbetulkan, diperkemaskan, dicantikkan, Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu alhamdulillah, kalau saya, tuan-tuan pun sendiri boleh tengok, kalau di Selangor ni pengurusannya alhamdulillah difisit, dan dia punya zakat tu tak cukup, maknanya berguna betul untuk golongan-golongan yang memerlukan asnaf dan sebagainya. Jadi Allah Sayyidina Muhammad begitulah. Jadi dia kalau datang daripada ni, tak ada siapa yang kawal. Kalau lembaga hasil ada orang cari, ada orang bagi ingat. Kalau tak ada, dia denda. Zakat tak ada. Tuan-tuan yang datang daripada iman kita untuk membersihkan diri. Bersihkan diri ini bukan luaran. Luaran tuan-tuan bersih diri pakai sabun, mandi, pakai shampoo, pakai pencuci muka, pakai deterjen ke, atau pakai hand sanitizer. Tapi zakat ni dibersihkan dalaman kita, roh kita ni ada dua unsur, satu jasad, yang kedua roh.
Orang selalu bagi perhatian jasad. Pakaiannya bersih, cantik, wangi, minyak wanginya mahal, sabunnya berbagai jenis, pencuci muka sabun lain, shampoo sabun lain, sabun badan sabun lain. Iklan dekat TV pula kata apa? Sabun anak-anak, sabun khas untuk kanak-kanak. Dia kata sabun orang tua ni tak sesuai untuk kanak-kanak. Aku elok daripada dulu. Dekat rumah tu lah sabun nak kita pakai tu, itulah bapak kita pakai, itulah mak kita pakai, itulah kita pakai, elok jadi orang, tak ada masalah. Tapi teknik ni, teknik periklanan tu. Kanak-kanak dia kata orang tua ni tak sesuai. Kanak-kanak. Nah, baby dah. Kanak-kanak pun lain. Lagi banyak lah orang keluar belanja. Sebab tak? Anak lain, baby lain, mak dah tentu lain. Mak memang tentu lain dah lah. Mak punya sabun, bapak lain, bibi lain. Itu jasad. Kata Imam Ghazali, ramai orang beri perhatian kepada luaran, lupa nak bagi bersih pada jiwa, roh. Maka bila rohnya kotor, rohnya tidak dibersih, qalbun tu tadi, roh itu tadi, maka itulah yang mencetuskan apa yang ada di fikiran. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan ke Jahannam ni kata Allah, banyak jin dan manusia. Kenapa? Sebab pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, qalbun, jantung ke hati ke, tapi orang kita panggil hati lah. La yafqahuna biha, tapi dia tidak mau berfikir. Maknanya fikir bukan di otak, fikir di sini, di qalbun kita. Dialah yang akan mencetus bentuk pemikiran kita, idea kepada kita. Allah SWT Muhammad. Ramai orang melihat satu isu dengan pelbagai kita bagi pelbagai angle. Tengok satu isu pelbagai angle. Tadi ada seorang makcik, ada orang share dengan saya, makcik komplain, kata pembantu banjir ni bukan menyenangkan, menyusahkan. Saya bila tengok tu aku pun terasa, kan? Dia kata habis barang-barang saya semua dia buang. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau cara saya ditunjuk dalam kamera tu, dia pun tak tunjuk jelas buang tu kat mana. Hak saya nampak tu dia buang keluar. Memang macam tu lah kita nak bersih banjir kan. Saya baru ni pergi tu kat depan, tak jauh pada tuan-tuan Batu Sembilan, satu rumah makcik tu. Saya sampai-sampai tu, ya Allah, ni store ke rumah? Rupanya memang rumah lah, tapi bila dah banjir tu dia bertebaran habis, bertongkang terbalik, dengan kerusi terbalik, peti semua terbalik. Dalam situasi macam tu, agak-agak petugas ni dengan selutnya, dengan pedan ke tuan-tuan nak piasing pinggan mangkuk hak nak pakai, baju nak pakai, tak ada dah. Makcik itu sembang tu dia. Mana dan tuan-tuan, yang tu pun kita jenuh, nak pergi rumah banyak. Saya habis rumah makcik tu lebih kurang pukul 12 dia pajak berhenti. Saya kata tak boleh, kita kalau berhenti kat sini nak start balik tak boleh. Saya kata tak apa, kita clearkan dulu. Sikit lagi, jerit lah sikit lagi, bagi semangat. Sampai habis lebih kurang azan Zuhur, baru berhenti, habis, clear, rumah clear, barang semua clear, baru kita boleh basuh. Saya pergi satu rumah di Kampung Jawa, di Batu 18. Jadi sampai-sampai sahabat saya, okey Ustaz, hari ni kerja kita buang selut. Saya pun buang selut, dalam clear lah. Okey, kita pun pagi tu buang selut tebal, buang selut pasir apa semua kita dah buang.
kan, tengah hari berhenti semayang makan apa semua. Masalah Sayyidina Muhammad lepas zuhur tu, lepas relax apa semua, sambung balik. Lepas tu lebih kurang pukul 3 lebih saya pun masuk dalam saja nak tengok dalam rumah. Tengok dalam rumah tu dia barang banyak lagi. Hai, saya kata macam mana bila rumah ni nak siap? Saya pun tengok orang kat depan rumah tu kan, duk basuh pakai water jet, duk tarik air. Aku rasa dia tarik air tu daripada pagi tadi. Dia tarik air tu daripada pagi tadi. Dia kata ni kerja tak siap ni. Dan lepas tu sebelum nak balik saya jumpa dengan tuan rumah. Saya tanya mana tuan rumah? Dia tunjuk menantu dia. Dia ada berapa orang tua, orang perempuan, menantu. Saya tak apa, ambil orang muda. Saya kata minta maaf, nak cakap sikit boleh. Perkenalkan diri lah daripada mana apa semua. Saya kata sepatutnya pada pandangan saya lah, barang dalam rumah ni semua kena bawa keluar. Dan semua ni dia dah tuan-tuan terbalik dah, bukan dalam tuan-tuan jangan bayangkan kepas macam tuan-tuan punya, habis dah buku-buku kitab ni semua habis dah. Saya kata semua kena bawa keluar. Dah bawa keluar, baru kita boleh basuh, baru boleh bersih dalam. Lepas tu apa nak pilih hak yang di luar. Selagi tak boleh siap. Oh, dia kata terlepas pandang lah. Orang tengah stres tuan-tuan, terlepas pandang. Tak apalah. Esokkan hari itu sahabat saya hantar gambar. Sungguh daripada tim daripada universiti, tapi daripada hoki satu hari. Tim kami hari itu habis macam tu ya. Esok hari tu tim daripada universiti mana pergi belambak budak-budak, habis keluarkan barang, habis clear, basuh dalam. Yang ni yang kadang-kadang orang dia duk ingat dia nak cari barang yang dia nak, mana boleh macam tu. And mana sempat. Jadi satu isu kadang-kadang angle dia banyak-banyak. Orang pun kata itulah macam-macam lah orang sebut. Ini kadang-kadang bukan nak menolong lah, makin menyusahkan. Macam tu ayat makcik tu tadi. Ya Allah, saya kata kalaulah orang yang pergi tolong dia tu dengar dan dia kenal makcik tu, tak tahu, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dia datang nak tolong, nak menyusahkan, kita faham dia mungkin dalam stres. Tapi itulah tuan-tuan, angle macam-macam orang duk tengok, orang duk komplain macam orang dah geram marah. Satu netizen punya marah, dia kata makcik buat sendirilah makcik. Dia bila dah keluar macam tu, makcik buat sendirilah makcik, banyak pula komplain. Kita punya baca tu pun kita boleh buat nada. Makcik buat sendirilah makcik, banyak pula pun. Ayat dia tegak je, tapi kita baca tu pun kita reti macam mana nak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua ni hati punya penentuan, qalbun ni. Kalaulah dia nak tengok tu, mujurlah, ada orang tolong, mujurlah, ada orang bersih, tak apalah, hak yang di luar tu tak apalah, saya pilih balik, keluarga saya pilih balik, tak pun saya pergi cari orang lain untuk tolong saya. Tapi kalau jiwa kita ni penuh dengan kotor, maka kita nampak semua tak elok. Yang tu yang dia serba tak kena. Tolong pun dia maki, hak tak tolong lagi dia maki. Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi dia kata zakat ni boleh bersihkan roh kita. Jadi bila roh kita bersih, jiwa kita bersih, kalbun kita bersih, maka dia hantar semua ke minda kita pun semua yang bersih-bersih, yang baik-baik. Maka yang tak elok tu dia tak minat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Dan salah satu yang dibersihkan adalah sifat bakhil. Sebab sifat ini adalah termasuk dalam sifat-sifat yang merosakkan. Salah satunya kedekut. Bakhil kan, rasa kedekut. Dan Allah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang benda yang kita tak pakai kita simpan. Itu satu benda yang saya belajar daripada masa banjir tuan. Bila saya tengok, wah ya Allah, banyaknya kadang-kadang benda yang disimpan tu di dalam kotak tak pakai pun. Kita buka store rumah kita, kita tengok berapa banyak benda yang kita simpan tak pakai. Yang paling kita takut tuan-tuan, yang ni Quran kat rumah cukup banyak duk simpan tak pakai. Kalau kita pakai satu Quran, biasa memang kita mana minat Quran satu tu lah pakai pun. Yang banyak lain tu tak pakai. Masalah Sayyidina Muhammad kan, itu. Baju tak payah cakap lah. Pakaian, baju.
Tuan-tuan dirahmati Allah, kan? Itu semua kadang-kadang boleh menjadikan sifat yang merosakkan. Allah Ta'ala dalam hal ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul ghafilun. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, siapa yang Allah pelihara dia daripada bakhil. Siapa yang Allah pelihara dia daripada bakhil, maknanya dia ni bukan orang kedekut, mudah menyumbang, mudah tolong. Baru ni saya pergi, tuan-tuan, beberapa hari dah saya kumpul, kan kita kan baru je kan kejadian, jadi tak banyak lah tempat yang kita boleh kumpul, tapi dapatlah sikit, jumlah tu dapatlah bagi beberapa keluarga. Saya pergi kat Sungai Lui. Saya pergi Sungai Lui, sahabat bawa masuk naik motor, nak masuk kereta tak boleh, masuk naik motor. Dia saya jumpa dengan seorang ustaz di masjid Sungai Lui. Saya kata, ustaz tolong tunjuk saya beberapa rumah, jumlah tertentu lah, yang susah di kalangan yang susah. Semua susah, semua teruk, tapi saya nak yang paling teruk. Oh boleh, dia kata, jom kita pergi. Sekejap ya, petang tu saya pergi lebih kurang setengah jam ya. Pergi cari beberapa rumah, kita pergi bagi satu rumah. Dan hasil daripada kutipan kita ni, kumpul-kumpul dapatlah satu rumah 100. Satu rumah dapat RM100. Rumah pertama saya pergi, tuan, rumah dia baru kebakaran bulan 10. Rumah dia baru terbakar bulan 10, baru terbakar bulan 12 kena banjir. Tuan-tuan nak cakap apa? Ini saya kata sudah yang susah, paling susah di kalangan yang susah. Rumah yang kedua ke yang ketiga saya pergi ni, saya ingatlah, mak kena potong kaki, bapak baru meninggal, mak baru lepas kena potong operate kaki, anak-anak hilang tempat bergantungan. Ini macam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Kita dengar pun tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni yang Masya Allah Tabarakallah, kita nak Allah sallallahu Muhammad, biar bila kita pergi tengok tempat tu, kita rasa belas dan kita nak keluar duit, kita nak keluar apa yang kita ada, kita nak bagi apa yang kita ada. Dan dengan tersusunlah, jangan jadi tempat apa lah, ialah kita sangka baiklah. Saya dengar pagi tadi, petang tadi, kupasan daripada mana Jabatan Kebajikan Masyarakat mana saya tak perasan. Dia cakap, dia kata, saya faham tapi ayat dia hati-hati. Dia nak kata orang Malaysia ni pemurah. Dia kata sampai tempat apa penempatan banjir tu dah jadi macam longgokkan bandel. Dia nak kata banyak sangat, lepas tu dah jadi macam tempat. Maksud dia nak kata tu, baju-baju hak yang dah tak mau pakai ni kadang-kadang bercampur aduk habis, dengan tak basuhnya, dengan apa. Itu semua pengalaman kawan-kawan kita, tuan-tuan. Jangan sampai kita pergi jadikan tu tempat kita nak mengemas almari kita pula. Boleh nak bagi pergi susah, buat elok-elok apa tagging ni, kanak-kanak umur berapa, tulis berapa, antara berapa tahun ni, orang perempuan berapa, apa tulis telekong ke apa, tagging tu yang tu pahala besar. Duk dah orang tengok kat luar tu dah boleh baca lah, ini orang perempuan, tak payah nak kena. Ni orang lelaki-lelaki kemeja, yang ni baju Melayu, tu buat macam tu, subhanallah. Lepas tu bagi hak elok ni bagi butang pun dah hilang tak tahu mana. Dan jadi tuan-tuan dirahmati Allah, tapi tadi saya dengar tadi, saya 2-3 kali dia ulang dah, jadi banyak sangat. Dia kata tapi rakyat Malaysia kita pemurah. Dia guna ayat dia tu kan, dia nak baca cakap akan banyak sangat kan, dia sebagai pengarah kebajikan masyarakat kan kena pula. Kita faham lah ayat orang yang bekerja dia memang berhati-hati. Yang makcik tadi tu dia tak kira kan. Makcik tadi dia belasah, dia kata menyusahkan lagi ada lah ayat macam tu kan. Nak tolong elok-elok, datang menyusahkan baik tak akan tolong.
Kan makcik ni. Kalau pengarah kebajikan masyarakat dekatnya tu habis, viral habis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak hilangkan kita ni penyakit bakhil itu, salah satu cara ialah dengan zakat. Faulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berjaya. Baik. Sifat bakhil itu hanya dapat dilenyapkan dengan cara membiasakan diri membelanjakan harta. Dia kena praktikal. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia sebenarnya tuan-tuan, banyak amalan ni dia teori itu teori, tapi praktikal penting. Kita kata kita nak buang daripada sifat bakhil, bukan boleh aku tak bakhil. Macam tu je. Dia mesti apa bukti dia? Praktikal. Masalah Sayyidina Muhammad. Kita kata kita ni satu orang yang memang benar-benar mujahadah menuju pada Allah, meninggalkan maksiat, dia mesti praktikal. Tak boleh teori manjang, teori aku nak jadi orang baik, aku nak jadi orang saleh. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia mesti praktikal, dan praktikal tu mesti ada kekuatan. Dan kekuatan itulah daripada amal ibadah kita. Kalau kita tak kuat dari sudut amal ibadah, ibadah tak ada, mengaji saja, maka kita tak mampu nak implement ilmu tersebut. Tak mampu. Mengaji kuat, baca kitab ni, hari ni, esok ni, mengaji ikut tu, mengaji ikut ni, tapi kita tak ikuti dengan zikir, selawat, baca Quran. Dia tak ada vitamin, macam tak boleh, dia mesti ada. Mesti ada dia punya makanan roh itu. Roh tu kuat. Roh kita ni macam jasad tuan, dia mesti makan. Dan makanan dia apa? Dia tak makan macam kita. Nasi biryani, nasi pataya. Itu jasad. Roh tak makan macam tu. Roh makanan dia zikir, makanan dia sembahyang sunat, makanan dia bangun malam, makanan dia Quran. Itu makanan dia selawat. Masalah Sayyidina Muhammad. Barulah dia ada kekuatan untuk bertempur mujahadah dengan nafsu. Roh ni kena lawan dengan nafsu. Jasad tuan-tuan tak boleh lawan dengan nafsu. Roh ni yang akan, tapi roh tu yang kontrol jasad kita, mata, telinga, lidah, semua roh tu yang akan kontrol fikiran apa semua. Tapi kalau dia lemah, dia tidak ada Allah Sayyidina Muhammad. Vitamin tadi, Quran kita lama tak baca, selawat tak ada, bangun malam tak ada, sembahyang sunat rawatib tak ada, qabliyah ba'diyah tak buat, sembahyang wajib tidak khusyuk. Rasulullah Sayyidina Muhammad, maka dia tidak akan ada kekuatan. Roh itu tidak akan ada kekuatan untuk berhadapan dengan ujian-ujian itu tadi. Jadi dia kena, ujian tu dia kena praktikal lah. Macam tadi lah, dia bila zikir semua tak ada, ilmu tahu ni. Ni, kita ni tak boleh kedekut, tahu. Kita tahu, tapi kita tak ada vitamin, roh kita lemah. Kita ni banyak apa? Tengok TV, tengok movie, tengok drama, tengok wayang, on demand, Netflix dan ni. Orang duk boleh tengok banyak drama, filem ni. Dengan box Android box apa benda dia panggil box tu, boleh tengok banyak cerita. Nak tengok berapa banyak drama, orang Melayu, orang putih, orang Cina, orang Jepun, orang India, Pakistan, semua ada nak tengok. Banyak tu yang dihidangkan, maka kita tak ada masa untuk bina roh. Ini impak PKP. Ini impak PKP. Anak kita berapa lama tak pergi masjid? Yang kecil 9 tahun, 10 tahun. Sembahyang Jumaat dah berapa lama tak sembahyang Jumaat?
Tuan-tuan makan tahun tu, dah 2 tahun. Pawagam boleh masuk tak? Boleh. Pawagam boleh masuk. Pasar malam boleh masuk? Boleh. Kedai makan? Boleh. Masalah Muhammad. Jadi benda begini memang impak dia ada. Masalah Muhammad. Dan sama juga jalan asal ni. Sampai bila nak tanya? Dalam keadaan yang lain semua dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Jadi ada point. Orang yang bertanya, orang yang menyoal, ada point. Kita tak boleh kata ini semua teori konspirasi. Tak boleh. Sebab dia ada berkait dengan roh itu. Sembahyang berjemaah ni tuan-tuan nampak jasad tu, di luar tu nampak jasad, tapi di dalam tu tuan-tuan tahu bila bersentuhan ukhuwah Islamiah, kasih sayang. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Sebab bakhil itu dapat dilihatkan dengan cara membiasakannya praktikal. Biasakan diri membelanjakan harta. Lebih-lebih kuranglah belanjakan harta, dan tak semestinya kita sedekah ni kena masuk tabung. Kadang-kadang tuan-tuan boleh latih diri dengan beli di pasar, di gerai-gerai, tengok makcik tu baki RM1, baki 50 sen, tak apa makcik, simpan, keep the chain. Okay. Latih macam tu. Tuan-tuan boleh latih dengan cara serendah. Tuan-tuan boleh transfer RM1 paling rendah. RM1 pun boleh lah. Tuan-tuan nak sedekah RM5, RM1, tuan-tuan tengok ada lain zaman transfer kan. Ada orang susah. Tuan-tuan jangan ingat kena bagi derma tu kena bagi RM50, kena bagi RM100. Jenuh lah. Tuan-tuan nak bagi RM5, tuan-tuan nak bagi RM10, bagi pi. Nak rasa nak bagi RM1 pun tak apa. Tengok ada tabung apa? Tabung mahat. Bina nak bina. Dia duduk merayu siapa yang nak bina. Kan? Tuan-tuan yang pandai transfer tu transfer RM5. Tak apa. Yang lain dengar pula ada pula ni orang susah pula nak buat operation. Memang Jabatan Kebajikan bawa keluar. Siapa nak derma terus masuk akaun mak dia, bagi RM10. Latih. Tuan-tuan pergi kedai mamak, ada tabung kat situ. Tabung madrasah itulah, madrasah ni lah, masjid itulah, surau itulah, baki ada berapa sen tu, tuan-tuan masuk. Macam tu cara latih. Ajar diri jangan orang duk minta kita tak bagi. Enak. Sebab cinta kepada sesuatu benda itu tidak akan dapat diputuskan kecuali dengan cara memaksa. Itu dia. Cinta pada sesuatu itu tak akan dapat diputuskan. Kita ni apa? Seronok pada apa? Maksiat. Orang nak tinggal rokok bukan senang. Kita yang memang tak merokok ni cakap sah. Tak? Kita tak merokok boleh diam. Isap rokok. Tapi hak kawan tu yang dulu mula-mula isap rokok, member dia ajak apa, nak tinggal tu cukup perit. Tapi dia kena mujahadah. Orang ambil heroin. Heroin dadah, bukan heroin pelakon. Heroin dadah. Bukan senang dia nak bertinggal. Kita yang tak pernah kena memang. Lepas tu jangan sekali-kali terlibat dengan dadah. Ais ke apa benda jadah nama, sekali dah ambil memang payah tinggal. Rokok sekali ambil payah tinggal. Benda maksiat sekali terlibat payah tinggal. Dia jadi ketagih. Sayyidina Muhammad. Jangan pernah sekali terlibat. Arak, judi, maksiat, zina, maksiat mata apa ke semua sekali. Dia kena paksa, dia kata. Imam Ghazali kata apa? Tak boleh diputuskan dengan cara memaksa jiwa untuk meninggalkannya. Kena paksa. Tuan-tuan dapat orang duk share yang bukan-bukan. Delete. Tak buat hati. Delete. Kena paksa. Sehingga hal itu menjadi kebiasaan.
Tapi bukan senang. Cara baca nampak macam senang ya. Paksa je sehingga lepas tu jadi kebiasaan. Macam senang je. Ingat sehari dua boleh jadi biasa. No. Payah kan. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 10 bulan, setahun. Jatuh balik semula, start balik, jatuh balik, start balik, jatuh balik. Bukan senang. Cara bercakap tu kan. Cara ustaz sembang macam ustaz tau. Ustaz pun mujahadah. Gaya ustaz cakap, ustaz ni power dah. Saya ni pun kekuatan yang baca. Kita ni serupa ya tuan-tuan, manusia. Al-iman yazid wa yanqus. Ada masa iman yazid, ada masa yanqus, ada masa kuat, ada masa lemah. Dalam hati Allah. Bukan maknanya saya cakap ni mahu kemah, ustaz cakap kemah dah. Kita pun lemah. Kita bukan kemah, lemah. Jadi dalam pengertian ini zakat adalah sebagai pencuci. Jadi dengan zakat, dengan tuan-tuan sedekah, kalau tak cukup dengan zakat, tuan-tuan sedekah, waktu masuk duit dalam tabung minta dengan Tuhan, ya Allah, bantu aku tinggal maksiat. Ya Allah, bantu aku tinggal dosa. Ya Allah, bantu aku untuk ikhlas. Ya Allah, tuan-tuan nak minta apa? Waktu derma tu minta. Jangan tuan-tuan masuk duit dalam tabung macam tu saja, rugi. Itu di antara waktu yang makbul tu. Nak sedekah subuh, ada malaikat mendoakan kita. Cuma tuan-tuan tak nampak malaikat tu, tapi dia ada. Zakat adalah sebagai pencuci yang dapat menyucikan, mensucikan orang yang menunaikannya dari kejahatan. Dapat menyucikan, mana dia dapat membersihkan kita ni daripada buat jahat. Macam mana? Itu bukan kerja kita. Tuan-tuan, mana tak boleh buat? Itu bukan kerja kita. Soal macam mana yang nak kata kita nak jauh daripada maksud itu, tuan-tuan serah ke Allah Ta'ala. Itu bukan bahagian kita lagi. Bahagian kita Allah SWT. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, kan? Dapat mensucikan orang yang menunaikannya dari kejahatan serta keburukan sifat bakhil yang merosakkan. Bakhil ni merosakkan. Semua kita nak sayang, semua kita nak sayang. Makanan pun nak sayang. Akhirnya berlebih, akhirnya membazir. Tuan-tuan makan kat kedai ada lebih, tuan-tuan jangan tinggal macam tu. Orang kedai dia akan confirm, dia akan buang. Tuan-tuan minta dia plastik, makanan lebih, nasi ke apa benda hak lebih tu, tuan-tuan ambil bawa balik. Dekat rumah tuan-tuan kalau boleh, mana hak duduk rumah bawah, bukan rumah apartment flat apa ke, tuan-tuan buat satu tempat burung, tuan-tuan buat satu tiang, atas tu tuan-tuan buat satu macam platform, tak besar lah, lebih kurang macam ni lah platform tu. Dan buat tiang tu ikut lah, tuan-tuan nak buat kaki ke, macam saya tanam dalam pasu, senang nak alih. Tanam dalam pasu, atas tu buat platform. Dulu saya pakai papan, habislah hujan, lepas tu panggil ada bangla pasang apa tu besi kat rumah saya. Saya minta dia buat, dia free, dia tak apalah, dia pun nak pahala. Dia dah free situ. Jadi menasik hak lebih tu tebuh kat situ. Confirm burung datang tuan. Jadi nasi kita tu hak lebih hak tu tak dapat dalam kata tu, jangan paksa makan. Kita paksa makan tu yang boroi. Kita ni sayang kan. Kita order, kita tak tahu berapa banyak. Sekali datang tu macam makan 8 orang. Dia punya banyak tu, ya Allah banyaknya, tetap makan. Lebih tu tetap minta dia plastik, kita ambil buah-buah. Jangan buang rezeki. Nampak kecil, nampak simple, tapi tetap fikir berapa banyak burung dapat makan. Alhamdulillah setakat ni saya tak nampak lah pula semua ketikus ke setakat ni, sebab kita buat tinggi. Terus saya kata sekolah atas, duduk bawah. Dan biasanya kalau nasi memang habis.
Kalau sebuhnya bukan-bukan baru tak habis. Contohnya mihun. Baru ni tuan, saya pergi tolong orang banjir. Nak balik tu sahabat saya tubuh dalam kereta saya. Syekh, tak balik nanti tak jumpa siapa-siapa tak bagi. Anak kata nak bagi siapa? Kata bagilah betul-betul nampak makanan berlebih. Jadi saya tak apalah. Saya kata tengoklah, saya tak janji lah, tapi siapa aku jumpa aku buah kat PPS ke mana ke, tak apa buah, dia buah kat 2 plastik ke. Lepas tu saya tak jadi balik. Bukan tak jadi, saya lepas tu saya pergi sambung saya kata sembahyang asar dulu lah. Lepas sembahyang asar pergi Sungai Lui je. Pergi Sungai Lui, balik Sungai Lui dah maghrib. Lepas maghrib ajak makan pula, pergi makan warung. Malam itu yang jadi mihun. Saya bagi burung pun tak layan mihun rupanya. Ayat tu. Jadi saya nak kata tu kan, ajar diri, jangan kita bakhil. Tentang tahap kesuciannya, dia berkata tentang tahap kesuciannya macam mana, setakat mana kesucian hati, ianya bergantung kepada kebaikannya dan kemurahannya, dan juga bergantung pada keikhlasan. Setakat mana gantung pada ikhlas kita lah tuan-tuan. Sewaktu mengeluarkan serta menafkahkan hartanya yang hanya ditujukan kerana Allah SWT semata-mata. Tuan-tuan nak promosi kebaikan, silakan. Dan ni tuan-tuan, kenapa abang tentera kena kecam? Kenapa abang bomba kena kecam? Sebab abang tentera dengan abang bomba tak sempat nak selfie. Dia tak sempat nak upload. NGO hak pi ni, depa pi tengah pi tu, depa live. Oh, ni kami tengah menolong makcik. Oh, orang tengok pun like. Ini kuasa media. Ini kuasa media. Saudara-saudara. Jadi abang tentera siapa? Abang tentera tak ada siapa nak ambil gambar. Kan lambatlah abang tentera dah tidur pun orang ambil gambar, dah seminggu kena belasah, barulah dia tengoklah jangan kecam abang tentera, dia bawa aja lambat. Kan? Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan nak pergi promosi ya. Bukan promosi diri kita. Saya pergi baru ni dengan Persatuan Ulama Wilayah Persekutuan. Saya promosi PUMWP. Orang kata apa ulama abang dia? Apa ulama abang dia? Ni dia dah pada masa ni, tengok ni gereja cepat. Masjid pun kena kecam. Oh, gereja kena buat apa? Sing lah buat bagi makan. Apa ulama nak buat? Apa tu kita kena tunjuk. Bukan nak promosi kita. Kita promosi Persatuan Ulama Malaysia Wilayah Persekutuan, PUMWP. Memang ada ulama ni banyak orang tua. Banyak geng-geng kita dalam tu orang tua, tapi kita hak muda kita pi sebarkan. Cuma Allah Sayyidina Muhammad jaga hati. Kita pergi ni, tapi memang tuan-tuan, pengalaman saya bila kita buat tu, kita ambil gambar apa sebenarnya, orang berasa nak bantu. Ada satu gambar makcik tua menangis, saya buat ni, buat sikit macam video apa semua. Ada sahabat kok ni daripada Johor kata rasa nak kena turun. Nampak ni kuasa dan ni. Jadi jangan kita kata orang yang duk buat tu tak ikhlas. Kita tak tahu itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Cuma kalau nak buat video tu bagi elok lah. Jangan pergi cuci tempat bersih. Nak ambil video tu pun ambil yang pandai lah. Ya Allah, kawan tu pun ambil cari tempat bersih pergi basuh. Memang keteruk kena kecam lah. Ambil carilah tempat memang dah ada selut. Ambil ini tak mau pijak selut. Yang tu orang marah. Bersih pakaian tu sebersih-bersih. Lepas Tuhan nak pergi hadap lah. Berani buat, berani tanggung. Berani buat, berani tanggung. Okey? Wallahu ta'ala a'lam. Ini apa bulan? 28 hari bulan 12 2021. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa tahun depan. InsyaAllah kalau tak ada haram kita jumpa tahun depan. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, siapa yang berminat dalam kereta ada madu daripada Kashmir, harga dia cuma RM50. Kita dah hantar ke lab untuk test uji keaslian dia, Unipack, dan alhamdulillah 100% asli.
Harga cuma RM50. Kemudian mandian bidara, gangguan eczema kan, elok pakai mandian bidara, air zam-zam 150, minyak bam yang lain tu semua ada lah, tetap boleh dapatkan di kereta. Jumpa anak saya, wallahu ta'ala. Dan satu lagi plug-in ruqyah, plug-in tuan plug ya, tuan pasang ruqyah, tuan tinggalkan rumah kosong, on kan sentiasa rumah kita sentiasa dibacakan Al-Quran. Aku qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wal hamil malaikatil muqarrabin wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.